kita berasa dalam keadaan kita penat. Kita pergi sana sini pun timbullah, zahirlah kepenatan pada diri kita. Tenaga kita setakat mana sahaja. Jadi kita tengok bagaimana khidmat Maryam alaihissalam ini kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rujuk kepada surah Nur, surah An-Nur, surah yang ke-23. Ya, dalam surah An-Nur ini sekiranya kita tengok pada surah An-Nur muka surat 352 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ayat 26. Lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk laki-laki yang jahat. Perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat. Begitu juga lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat. Nah, ini kita tengok konsep yang Allah Ta'ala nak ketengahkan dalam ayat ini. Orang laki-laki jahat disesuai untuk perempuan yang jahat. Orang perempuan yang jahat juga sesuai untuk laki-laki yang jahat. Di sini kita tengok ada satu konsep yang namanya separate. Allah Ta'ala mengasingkan manusia ini kepada beberapa golongan. Golongan yang jahat dia tak boleh bersama-sama, dia tak boleh bersekali dengan golongan yang baik. Dan kita tengok wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dan begitulah sebaliknya perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik juga adalah untuk perempuan yang baik. Jadi laki-laki baik, perempuan baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka yang baik itu adalah bersih daripada tuduhan yang diperkatakan oleh orang yang jahat. Jadi maknanya apa dari sini kita tuan-tuan? Kita ini alhamdulillah. Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala asingkan diri kita. Kita duduk dalam kelompok-kelompok yang baik. Siapa kelompok kita? Kelompok kita yang rajin datang semayang. Siapa kelompok kita? Yang rajin hadir kuliah, yang rajin hadir ke masjid. Tak kiralah apa je aktiviti, apa je program imarah, kita rajin. Apa sahaja yang masjid anjurkan, apa sahaja yang komuniti anjurkan, kita akan hadir. Dan begitulah kita tengok Allah Ta'ala ini kekuasaannya orang-orang yang jahat untuk orang yang jahat. Laki jahat, perempuan jahat. Perempuan jahat untuk laki-laki yang jahat. Kita tengok di sini, kita tak tengok, kita tak nampak Allah Ta'ala letakkan kita bersama-sama dengan orang yang jahat. Tak ada. Adakah di sini timbul kenapa biarkan orang jahat itu bersama-sama dengan orang jahat? Kenapa tak letak orang baik? Begitu juga ya, kenapa tak berlaku pendedahan yang sebegini? Kita tengok Maryam alaihissalam, bagaimana Allah Ta'ala selamatkan diri dia. Sejak daripada awal lagi, sejak daripada kecil lagi, dia mengasingkan dirinya supaya tidak berlaku pendedahan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kita jangan rasa, kita jangan anggap bahawa diri kita ini kuat, kita boleh menghadapi apa-apa saja keadaan. Tak apa, aku boleh kontrol, tak apa, aku boleh selamatkan diri kita. Duduk di tempat maksiat, duduk di tempat yang dosa, sudah tentu kita akan terjebak dalam perkara-perkara dosa.
Dulu waktu tahun 2014, masa saya di Masjid Deri, pergi umrah sama dengan isteri saya. Biasalah orang lelaki ni dia cepatlah keluar. Orang perempuan macam-macam lah, nak kemah itu, nak kemah ini sebagainya, nak lipat telekung lah, apa semua sebagainya. Jadi lewat sikit. Saya pun tunggu dekat tepi masjid. Dah tunggu, sementara menunggu tu, biasanya kita bila kita keluar daripada masjid, kita akan bawa lah kita punya beg plastik tu. Dalam tu ada slipper. Kita pun pakai slipper kita itu. Jadi beg tu disediakan di pintu masjid, di pintu masuk masjid. Biasalah kita pernah hadir Masjidil Haram ni. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ni. Jadi saya ambil beg plastik tu, saya romok-romok simpan tak dalam poket jubah. Sementara menunggu tu tak sampailah dalam 5 minit gitulah menunggu. Biasa perempuan dia lambat ni biasa. Jadi apa dia? Dekat tepi saya duduk tunggu tu ada satu tong sampah. Besar tu sampah ni. Kalau 4-5 orang boleh celuh dia, boleh muatlah dalam tong sampah ni. Ada yang ada roda dan ada penutup. Ada roda dan ada penutup. Jadi kita tengok tak tahu nak buat apa. Masa tu tengah duduk menunggu, perhati je orang. Sama juga keluar orang lain, bawa beg plastik, buka slippernya, plastik tu dia letak atas penutup tong sampah tu. Saya pun tengok, oh ada orang buang sampah kat sini. Memang bukan tempat letak tu, memang bukan tempat letak sampah. Tong sampah tu tertutup. Tong sampah besar. Kemudian ada lagi. Datang orang yang kedua, sama juga tengok ada plastik, dia pun tengok apa. Dia pun letak situ plastik dia. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Kata tak boleh jadi ni kata. Saya pun ambil. 5 plastik tu saya ambil, saya gabung dengan plastik saya. Saya pegang. Lepas tu tak ada sampah dah. Orang pun jalan seperti biasa, saya pun tengok dah tak ada sampah dah kat situ. Apa yang kita nak maksudkan pada pagi ini ni tuan-tuan? Ini kecenderungan manusia, intent manusia. Bila mana dia tengok perkara-perkara yang menjadi keinginan pada diri dia, bila mana dia tengok sesuatu yang mudah pada diri dia, maka dia akan buat. Dia tengok ada satu sampah, orang yang kedua pun letak sampah kedua. Orang ketiga letak sampah yang ketiga. Begitulah keempat dan juga kelima. Jadi kecenderungan manusia itu tuan-tuan, yang ini yang cuba Al-Quran ini bendungkan. Kerana manusia dia tertarik dengan keadaan diri dia. Kita akan tertarik pada keadaan diri kita. Kita tengok orang datang masjid, timbul keinginan kita untuk datang masjid. Kita tengok orang boleh buat tarawih, kita tahu orang boleh buat tarawih, tak kiralah 8 ke 20 ke, timbul keinginan kita untuk solat tarawih bersama-sama. Buat apa kumpulan ni? Kami tadarus, boleh tak join sekali? Boleh. Sebab apa dia nak join? Sebab keinginan dia untuk jadi yang lebih baik. Ini keadaan manusia yang dia boleh kontrol diri dia. Dan kita tengok bila mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi manusia. Ada tong sampah, ada orang letak sampah. Kenapa aku tak boleh letak? Tengok jiran, pergi mana ni dia? Pergi masjid dapat duit. Ni beg ni. Beg ni bila cukup 12. Dapat beg sekolah. Timbul, nak datang jugalah, nak dapat beg sekolah. Nak datang jugalah, nak dapat duit. Walaupun satu ahad. Itu kita tengok bagaimana pembentukan itu tuan-tuan. Dan kita tengok bila mana Maryam alaihissalam ini dibentuk di dalam satu entiti yang khusus. Dibentuk dalam satu entiti yang kita kata yang secure, yang selamat itu tuan-tuan. Kita tengok bagaimana izin tabazat min ahliha, Maryam itu dia mengasingkan diri dia. Hanya semata-mata nak melakukan nak berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
Bukan tak ada orang lain, ada orang lain. Ada ulama-ulama lain yang tok-tok guru lain yang duduk di mihrab masjid Masjidil Aqsa ni. Tapi kita tengok bagaimana pemilihan ibu bapanya, ibu bapa kepada Maryam dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lepaskan anaknya untuk berkhidmat pada rumah Allah Taala itu. Jadi kita tuan-tuan, yang ni yang sebenarnya ada pada diri kita. Kita dah buat tak? Kita dah buat. Apa antara yang kita buat? Kita hantar anak-anak kita pergi sekolah. Kita terpaksa berpisah dengan dia. Anak yang duduk di asrama, ada yang dekat, ada yang jauh. Ada yang asrama biasa saja, ada yang asrama penuh. Kita serah diri kita, kita serah anak-anak kita ini pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kebaikan yang kita buat. Ini contoh kebaikan yang kita ikut sebenarnya yang dilakukan oleh kedua ibu bapa kepada Maryam alaihissalam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Kemudian kita sambung pada ayat yang ke-17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya daripada mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh-roh daripada kami, lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang laki-laki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam, dia mengasingkan diri macam mana? Dia mengasingkan dirinya dengan ia membuat dinding-dinding yang tinggi. Dinding tinggi. Setakat diri dia. Apa tujuan dinding ni? Nak menghalang orang di luar daripada melihat apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Supaya orang di luar tidak memerhatikan, tidak melihat aurat yang ada pada batang tubuh Maryam alaihissalam. Tak tengok aurat. Buat dinding. Ini keadaan bagaimana pembentukan. Kita nak tengok manusia yang suci. Kenapa manusia yang suci? Kerana daripada rahim Maryam ini datangnya Nabi Isa alaihissalam. Datang Nabi Isa, ibu kepada Nabi Isa. Sudah tentu dipelihara maruah dan juga kehormatan. Ini keadaannya kita, tuan-tuan. Macam mana kita nak relatekan keadaan ini dalam ayat ini, dalam surah ini dengan apa yang berlaku pada dunia kita sekarang ni, tuan-tuan? Cuba kita tengok TikTok. Ada live. Berapa banyak live yang kita tengok orang perempuan live. Macam mana keadaan orang perempuan live dalam TikTok? Dengan make upnya, dengan buka auratnya, dengan suara yang mendayu-dayunya. Kita boleh tengok macam-macam. Dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram, kita tengok bagaimana pendedahan aurat. Apa sebab aurat ni kita kena jaga, kita kena pelihara. Kerana aurat adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat berapa ramai orang Melayu kita sekarang ni. Bukan sekadar orang perempuan, tetapi orang laki-laki juga. Mereka turut mendedahkan aurat di khalayak ramai. Berapa ramai dah kita tengok yang orang laki-laki kita, anak-anak muda kita, yang mereka ini tak segan silu pakai seluar-seluar pendek di luar daripada rumah. Dalam rumah tu kira boleh maaf lagi lah. Kita kata orang lain tak nampak, mahram aja. Tapi anak perempuan tengok bapak dia. Anak perempuan, adik-beradik perempuan tengok adik-beradik lakinya pakai seluar pendek dan sebagainya. Apa tujuan ini, tuan-tuan? Seluar apa masalahnya? Bukan tunjuk kemaluan pun. Seorang perempuan bukannya tunjuk part sulit, bukan. Hanya pendedahan sedikit aja, lengan, ya, betis. Apa masalahnya? Masing-masing kena jaga. Sepatutnya tak payah tengok. Kenapa nak tengok?
Kita tengok aspek ini, apa yang dibuat oleh Maryam alaihissalam. Tindakan yang dibuat oleh Maryam alaihissalam, fattakhadhat min dunihi, bagaimana Maryam itu dia mengasingkan dirinya dengan bagaimana cara? Hijaban, dengan ia membina dinding pemisah. Maryam sendiri yang membina dinding pemisah. Kita tak boleh salahkan orang. Pasal apa? Tengok aurat kawan ni. Pasal apa? Tengok. Kita bagi wayang free. Kita bagi wayang free. Macam mana orang lain tak tengok? Tak kira lah orang laki-laki ke, orang perempuan ke. Kalau kita tengok sunnah Maryam alaihissalam, dia sendiri yang buat dinding pemisah supaya orang tak boleh tengok dia. Itu keadaan kita. Kita tak boleh kata, ini privasi kita. Ini kebebasan yang kita ada. Setakat yang kita ada, kita buat. Pasal apa? Nak tengok lebih-lebih. Banyak lagi part lain yang kita boleh tengok. Kenapa nak tengok aurat orang? Persoalan itu tak boleh kita timbulkan. Kerana kalau kita tengok contoh yang dibuat oleh Maryam alaihissalam, apa tindakan dia yang kita sebut tadi? Maryam alaihissalam, dia membina dinding, dia buat dinding pemisah antara dirinya dengan masyarakat yang berada di luar. Walaupun kita tahu Masjidil Aqsa itu keadaannya dia privacy. Dia bukan tempat yang terbuka, dia tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup pun kita tengok Maryam buat dinding. Nah, itu keadaan. Untuk apa? Untuk membina satu nilai, iaitu sifat perasaan malu. Perasaan malu yang Nabi SAW sebut, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada cabang-cabang iman. Iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak malu, buatlah apa saja yang kamu nak buat. Jadi ini keadaan dia. Jadi kita tengok ni tuan-tuan, perkara ini sangat-sangat serius pada orang Arab. Kita tengok anak dara dia, kita tengok isteri dia. Yang laki-laki ni akan timbul satu perasaan, satu sikap, dia rasa kita kata jealous. Dia rasa aku kena jaga aurat ni. Jadi keadaan itu, budaya itu ada pada orang Arab. Jadi keadaan ini perlu juga ada pada diri kita. Kita tengok anak kita, kita tengok cucu kita keluar daripada rumah, kita kena syaratkan kena pakai tudung. Kita kena syaratkan tutup aurat. Walaupun ada pandangan-pandangan yang kita sebut ada aurat yang ringan pada seorang perempuan. Aurat mukhaffafah. Aurat yang ringan. Antaranya apa aurat ringan ni? Aurat ringan ni bahagian lengan ke bawah sampai ke tangan. Lagi apa aurat ni? Dia punya rambut yang ada di hujung. Itu sedikit-sedikit nampak zahir, itu tidak mengapa. Tapi bukan makna boleh semua keadaan. Dalam rumah ataupun di luar rumah, sikit-sikit itu tidak mengapa. Jadi ini kita tengok bagaimana pandangan ulama-ulama fiqh untuk meringankan. Kita kata bukan kata nak bagi ringan, nak bagi dedahkan aurat, tidak. Kerana kita ini dalam keadaan yang darurat. Kita ini dalam keadaan yang terpaksa. Kadang-kadang kita tak boleh nak tutup aurat kita secara keseluruhan. Ada perkara-perkara yang diberi keringanan kerana agama Islam itu agama yang mudah. Tapi secara asasnya aurat kita ini wajib kita pelihara dalam setiap keadaan, kecuali kepada mahram-mahram yang tertentu sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hal ini menunjukkan usaha Maryam meletakkan sesuatu untuk menghalang dirinya daripada pandangan orang ramai. Ini sunnah yang dilakukan oleh salafus salih, orang-orang yang soleh. Ini untuk mengelakkan daripada orang ramai melihat keaiban dirinya, atau penjagaan aurat sangat-sangat dititik beratkan oleh Maryam alaihissalam.
Nah, ini kita tengok bagaimana dinding hijaban fa arsalna. Dinding yang menghijab Maryam daripada pandangan orang luar. Di samping itu, ayat ini juga membawa maksud dinding yang dibina itu menghalang daripada tumpuan gangguan orang ramai, daripada tumpuan Maryam memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya yang lebih khusus lagi kita tuan-tuan, maknanya dalam aspek ibadat tak boleh ada elemen, tak boleh ada unsur kita menonjolkan diri kita, kita bergaul secara maksimum dengan manusia-manusia yang lain. Kita tak boleh menonjolkan diri kita. Ada tempat yang terpencil, tempat itu yang kita duduk, yang kita khususkan diri kita hanya semata-mata kerana Allah. Kita tak boleh duduk tempat orang tengah bersembang. Dalam masjid ada tempat orang duduk bersembang. Dalam masjid, ya, tak kiralah dekat mana-mana pun. Masjid kita ke masjid orang ke, kita tengok, oh ini tempat beranda ni, orang duduk bersembang. Kita nak buat ibadat, kita khusus nak buat ibadat, kita pergi join sekali tempat tu. Jadi tak ibadat kita, dia tak jadi. Maknanya apa dia tuan-tuan? Bila kita dah tekadkan diri kita, umpamanya dalam bulan Ramadan, 10 malam terakhir ataupun hari 10 terakhir, daripada siang sampai ke malam, ya, dah kita tak bergaul dengan orang. Kita duduk tempat terpencil seorang-seorang kita, tak ada kita bina dinding. Marah pengurus marah, JK marah, kita buat dinding kita, tak boleh lah. Itu satu bahagian untuk kita lebih khusus. Dan kita kena jauhkan, kita kena tinggalkan apa jua alat device yang ada pada diri kita, dengan maksud kita minimumkan penggunaan. Ada orang duduk dalam masjid niat untuk iktikaf, niat untuk beribadat kepada Allah, tapi tangannya tak lekang daripada telefon. Bahkan ada yang kita tengok dia TikTok dalam masjid. Duduk dalam masjid dia buat TikTok. Walaupun ibadat dia buat tu berzikir, walaupun dia berselawat sebagainya. Ya, memang kita tahu dia nak berdakwah kepada orang-orang lain juga. Tapi di situ dia telah menyibukkan dirinya, dia telah mencampurkan ibadat dengan perkara-perkara kemasyhuran. Bila mana kita tengok ayat ini tuan-tuan, fattakhadhat min dunihim hijabah. Keadaan kita bagaimana? Maknanya bila kita masuk dalam masjid, dalam rumah Allah Ta'ala, kita kena mengasingkan diri kita semaksimum mungkin dalam hal-hal keduniaan. Tak boleh kita duk fikir hal dunia. Tak boleh kita duk fikir lagi hal-hal di rumah kita dan sebagainya. Walaupun rumah kita itu menjadi satu tanggungjawab pada diri kita, tapi bila kita dah khususkan diri kita, kita kena tekadkan diri kita untuk kita putuskan hubungan kita dengan luar, diri kita ini dengan dunia luar. Ini keadaannya tuan-tuan. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami hantarkan kepadanya, kepada siapa? Kepada Maryam, ruh dari kami. Apa makna ruh di sini? Ruh di sini dengan makna Jibril alaihi salam. Dihantar ruh, dihantar Jibril alaihi salam. Daripada mana perkataan ruh ini? Daripada surah Al-Qadri. Surah Al-Qadr. Kita tengok surah Al-Qadr. Dengan maksud ruh itu adalah Jibril alaihi salam. Muka surat 598. Ayat ke berapa? Ayat yang keempat. Ke 598, ayat yang keempat.
Sebelum tu nak masuk ayat 3 sikit, nak sentuh ayat 3 sikit. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syah, berhenti dekat syah itu ayat 3. Yang pertamanya dia penghujung ayat atau disebut sebagai ra'sul ayah, kepala ayat. Yang keduanya alfi syahrin ini, bila kita berhenti maknanya kita bukan hanya semata-mata dapat pahala sunat sebab berhenti di hujung ayat, tetapi kita juga mendapat pahala sunat sebab ayat 3 ini adalah sebahagian daripada waqaf Jibril. Pernah dengar waqaf Jibril? Jadi kalau boleh jangan kita duk sambung lah, jangan kita rajin sangat. Tak apa, sambung tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala sunat, tak dapat pahala Jibril, pahala sunat waqaf Jibril. Min alfi syahr, berhenti kita situ. Jibril berhenti kat sini. Sebab apa waqaf Jibril? Jibril berhenti. Jibril baca Quran, Jibril talaki, Jibril baca, Nabi akan dengar sebutir-sebutir yang Jibril duk baca tu. Jibril berhenti kat sini. Min alfi syahr. Ini sebut waqaf Jibril. Okey, kita balik pada pembahasan kita pada ayat yang keempat surah Al-Qad. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat yang dikhususkan untuk membawa Al-Quran. Daripada mana? Daripada Luh Mahfuz. Quran daripada Luh Mahfuz puncaknya. Bila mana Allah Ta'ala berkata-kata, malaikat Jibril akan tulis satu demi satu atas lembaran. Luh itu maksud dia apa? Lembaran. Luh itu maksudnya lembaran-lembaran yang ditulis. Apa jua takdir bumi ini, takdir alam ini daripada awal sampai kiamat. Lagi tulis apa? Tulis Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala firman ditulis oleh malaikat. Malaikat Jibril tulis. Jadi Quran itu diturunkan daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini apa? Baitul Izzah adalah langit dunia. Langit dunia. Daripada Allah pergi ke Luh Mahfuz, daripada Luh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit dunia. Daripada Luh Mahfuz turun Quran ini sekaligus ke Baitul Izzah pada malam Al-Qadr. Ini surah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan dia. Kami menurunkannya pada malam Al-Qadr. Okey. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun bersama-sama dengan malaikat dan juga ruh Jibril alaihi salam. Jibril sebagai ketua, Jibril bawa turun Quran. Jadi kita nak highlightkan perkataan ruh itu dengan maknanya apa? Dengan maknanya Jibril alaihi salam. Dia mudah. Kita balik pada ayat kita, fa arsalna ilaiha ruhana. Jadi perkataan ruhana itu adalah Jibril alaihi salam. Fa arsalna ilaiha ruhana, ayat 17. Kemudian kami hantarkan kepadanya, iaitu Maryam, ruh daripada kami, iaitu malaikat Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya. Kemudian menyamar sebagai lelaki kepada Maryam sebagai seorang laki-laki yang sempurna bentuk kejadiannya. Kita pernah dengar Al-Quran ini dia ada Ummul Quran. Quran dia ada Ummul Quran. Apa makna Ummul Quran? Ibu Al-Quran.
Apa dia Ummul Quran? Surah Fatihah daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Surah Fatihah. Apa sahaja yang ada dalam Quran ada dalam surah Fatihah. Itu bab Quran. Hadis dia ada Ummul Hadis. Ummul Hadis ini hadis tentang apa? Hadis tentang apa dia asas-asas dalam agama. Yaitu hadis Jibril. Iz tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyam la yura alaihi asarus safar. Nah, ini hadis tentang Jibril. Jibril dia menyamar jadi laki-laki datang jumpa Rasulullah yang sedang bagi kepahaman agama, tafaqquh fiddin, ajar pada agama sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat duk keliling kerumun Rasulullah. Nabi duk di tengah-tengah, sahabat duk di sekeliling Nabi. Rapatnya dengan Nabi diibaratkan oleh para ulama, kalau daun jatuh, tak jatuh kat lantai, tapi jatuh pada badan sahabat. Tak ada satu renggang pun sahabat-sahabat ni terlalu rapat dengan Rasulullah. Terlalu rapat. Ya. Datang seorang lelaki. Orang lelaki ni datang jumpa dengan Rasulullah, tanya pada Rasulullah pada 4 perkara. Tanya pasal iman. Mal iman ya Rasulullah. Nabi pun jawab, iman itu apa? Lepas Nabi jawab, laki ni kata, sadaqta ya Rasulullah. Betul kamu wahai Rasulullah. Bagaimana keadaan itu? Ditanya juga tentang apa dia Islam. Nabi pun jawab, lepas Nabi jawab, laki ni kata sadaqta. Mal ihsan yang ketiga, kami hairan. Dia tanya, kemudian dia membenarkan. Habis tanya pasal ihsan, tanya pasal hari kiamat. Dah habis tu lelaki ini pun beredar. Kami tak tahu dia siapa dia. Kami tak pernah jumpa dia. Kami tahu dia datang daripada jauh, tapi tak ada kesan-kesan seorang musafir. Orang musafir ni belum habuklah dengan pasirnya, dengan peluhnya. Tapi laki-laki ni kami tak tahu daripada mana dia datang. Habis-habis itu Nabi SAW tanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, tahukah kamu siapa dia laki-laki ni? Sahabat-sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu. Ni adab sahabat-sahabat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahawa laki-laki ini adalah Jibril, datang untuk mengajar tentang agama kamu. Ada nama Ummul Hadis. Hadis yang kedua dalam hadis 40. Kita akan jumpa hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab. Jadi apa dia tuan-tuan? Laki-laki. Malaikat dia menyamar jadi laki-laki. Sama keadaan itu yang berlaku kepada Maryam. Bila Maryam mengasingkan diri, bila Maryam dia bina tembok, dinding pemisah antara dirinya dengan masyarakat umum. Ya, datang seorang laki-laki. Fa arsalna ilaiha ruhana. Pasal apa tak datang binatang? Tak ada lah takut sangat Maryam. Datang kucing ke? Datang haiwan-haiwan peliharaan lain ke? Datang rama-rama ke? Orang perempuan suka yang cantik-cantik ni, datang yang itu. Kenapa? Datang manusia. Fa arsalna ilaiha ruhana. Ni kita tengok kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan urusan dia. Allah dia mengaturkan urusannya dengan perancangan yang begitu baik, perancangan yang terbaik pada Allah Taala. Sama keadaan tu pada diri kita. Yang kita duk risau, yang kita duk rasa susah hati sebab apa? Yang kita duk rasa tertekan pasal apa datang benda ni pada kita? Nak raya ni nak dengan puasa panas semua sebagainya. Macam-macam ujian Allah Ta'ala bagi pada diri kita. Pasal apa tak bagi pada orang lain?
Pasal apa Allah Ta'ala bagi ujian tu pada kita, khusus pada kita, tak bagi pada orang lain. Ketahuilah bahawa apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Kerana di antara tanda-tanda hati kita ini menjadi rosak, kata Hasan Al-Basri, antaranya wala yardawna biqismatillah. Kita tak reda dengan apa yang Allah Ta'ala putuskan pada diri kita, tetapkan pada diri kita. Keadaan kita macam ni, kita tak suka keadaan ni, kita nak jadi macam orang lain. Kita nak takdir orang lain tu berlaku juga pada diri kita. Tapi Allah Ta'ala tak bagi benda itu. Kerana apa? Kerana dia tahu kita mampu untuk tanggung. Dah 20 tahun dah sakit, Ustaz. Dah kita kata dah cemuih dah. Dah tak tahu dah nak pergi jumpa doktor mana, nak ambil ubat apa lagi dah. Duk sakit juga ni. Sebab Allah Ta'ala tahu itu yang terbaik pada diri kita. Orang yang sakit setiap berapa lama tempoh masa dia sakit, berapa lama azab dia sakit itu. Di situ adanya pahala, di situ digugurkan baginya dosa-dosa. Allah Ta'ala nak gugur dosa-dosa kita. Ujian pun sebahagian daripada digugurkan dosa. Allah uji kita sebab nak gugurkan dosa-dosa kita. Bila tak ada dosa, ada pahala tak? Ada pahala. Orang yang pahalanya sikit-sikit dapat pahala, kanan pahala, kiri pahala, depan belakang pahala. Allah Ta'ala nak kebaikan pada diri kita sebenarnya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Fatamassala laha basharan sawiyah, menyamar dirinya menjadi seorang laki-laki yang sempurna bentuk kejadiannya. Sebab apa manusia? Kerana Maryam itu unsurnya manusia. Jadi Jibril yang datang itu unsurnya juga manusia. Jadi manusia sama manusia. Cuma persoalan kita, kenapa bukan perempuan? Kenapa laki-laki yang berlainan jantina? Keadaan kita bila mana seorang laki-laki, ya, dia bermuamalatnya begitu juga orang perempuan bermuamalatnya, dia lebih cenderung, dia lebih selesa dengan yang berlainan jantina. Ini keadaan dia. Aturan Allah Ta'ala. Pasal apa bagi berlainan jantina? Kenapa manusia juga? Sebab apa manusia? Kerana unsur-unsur ini kita akan rasa lebih selamat. Maryam akan rasa lebih selamat kerana manusia. Manusia. Kenapa berlainan jantina? Kerana kecenderungan manusia. Dia suka yang berlainan jantina. Orang laki-laki suka perempuan, orang perempuan suka laki-laki. Ini lumrah kehidupan. Fatamassala laha basharan sawiyah. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyah. Kita tengok ayat yang ke-18, apa yang disebut. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu jika engkau seorang yang bertakwa. Kita tengok apa respon Maryam bila mana yang datang itu seorang laki-laki. A'udzu birrahman. Aku berlindung daripada Allah Ar-Rahman, sifat dia. Kita tengok apa yang keluar. A'udzu birrahman. Aku minta lindung. Minta lindung daripada Allah, daripada sifat buruk seorang laki-laki. Daripada sifat buruk seorang laki-laki. Maryam minta lindung daripada Allah. Dia kita tuan-tuan. A'udzu yang kita sebut sebagai al-isti'azah, minta perlindungan. Ada tak kita duk selalu minta perlindungan? Naik kereta minta a'udzu birrahman. Ada tak kita nak masuk tandas kita baca doa tandas? Doa nak masuk tandas, doa kita keluar tandas. Ada tak kita nak keluar daripada rumah, kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala? La haula wala quwata illa billah. Ada ke tidak ada? Jadi keadaan ini kita tengok respon Maryam, walaupun dia tahu bahawa lelaki ini belum tentu
dia rasa selamat, belum tentu dia rasa secure. Tapi apa respon? A'udzu birrahman. Maryam disebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini sifat, Ar-Rahman ini nama yang kedua bagi Allah. Bismillahirrahman Ar-Rahim. Allah dulu, baru datang Ar-Rahman, baru datang Ar-Rahim. Allah itu yang pertama, Ar-Rahman yang kedua nama Allah, yang ketiga baru Ar-Rahim. Kita tengok Maryam, dia minta a'udzu birrahman, dia minta perlindungan daripada Allah, daripada sekiranya in kunta taqiyah, jika kamu seorang laki-laki yang bertakwa. Dia minta daripada Allah. Maknanya apa? Dia serahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada gelabah. Respon dia, kita tengok respon yang begitu positif daripada Maryam alaihissalam ini. Jadi dua ayat yang kita duk bincang, ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Bagi satu pemahaman pada diri kita bahawa Maryam itu seorang perempuan yang suci, seorang perempuan yang menjaga kehormatan diri dia. Maka elemen itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Anak kita laki-laki berapa, perempuan berapa. Kerana apa? Disebut kisah Yahya dahulu, baru datang kisah Maryam. Kerana lelaki ini mesti keutamaan. Lelaki ini bagaimana kita nak didik seorang laki-laki. Kewajipan kita, laki-laki dan juga perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Keutamaan kita, anak laki-laki dahulu. Nak didik dah. Bagaimana cara kita nak didik? Ikut acuan Quran. Kemudian baru datang anak perempuan. Baru datang anak perempuan. Apa kaedah-kaedah didikan anak perempuan itu? Hijaban. Ada hijab yang menutup kehormatan, yang menutup kemuliaan. Gula-gula. Ya, ada orang tanya, ya, seorang ulama ini, orang bukan Islam, dia tanya pada ulama ini, kenapa Islam itu dia begitu mengongkong diri seorang perempuan? Ikutlah perempuan tu nak pakai apa, ikutlah perempuan tu nak buka apa pada diri dia. Dia punya pasal lah. Ulama ini kata, di lantai, di tanah itu ada sweet, gula-gula, coklat lah, orang Kedah kata coklat. Ada coklat, ada yang ada plastik yang berbungkus dan ada yang tidak berbungkus. Ulama ini tanya perempuan yang komplain, yang pertikaikan tentang undang-undang etika adab dalam Islam. Kerana apa? Kongkong orang-orang perempuan ni. Perempuan cantik, dia nak tampilkan kecantikan dia, dia nak tunjukkan kecantikan dia. Apa masalah? Ulama ini bagi, kita tengok ada gula-gula dekat lantai tu, kata nak ambil yang macam mana? Nak ambil yang tidak berplastik, tidak berbungkus, ataupun nak ambil yang nak ambil yang dah bercampur dengan tanah tu. Perempuan ni kata dah tentu nak ambil yang coklat yang berbungkus, gula-gula yang berbungkus. Sebab apa nak ambil yang berbungkus? Sebab tak kotor, sebab bersih. Serupa itulah kami Islam ini, kami menjaga perempuan-perempuan kami daripada kekotoran. Sebab itu dibungkus auratnya, dibungkus tubuh badannya, supaya tidak dilihat, supaya kehormatan dirinya terjaga. Oh, baru faham rupanya. Nakkah kita ambil coklat yang dah buka plastik? Tak mahu. Kita pun tak lalu dah. Kita nak ambil yang betul-betul keluar daripada balang kita sendiri, buka plastik. Kita beli kereta baru contoh. Nak beli yang buka plastik ke yang masih lagi ada plastik? Oi, jiran tengok, oi kereta buka plastik.
Kereta buka plastik. Kereta tak buka plastik ni dah orang duduk ramai dah. Dah apa benda air cecair tumpah dalam kereta tu pun kita tak tahu. Ini kereta beli sampai rumah plastik lagi. Sebab apa? Jauh daripada KL balik Ipoh. Sebab nak suruh ayah buka ni. Buka kereta, buka plastik kereta ni. Oi, bapak bukan main seronok. Habis satu taman duk cerita, kereta anak aku baru buka plastik, kereta anak aku baru buka plastik. Jadi itu keadaannya kehormatan yang dijaga dalam Islam. Jadi mudah-mudahan dua ayat yang kita bincangkan ini Allah Ta'ala bagi kepahaman ke atas diri kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم اغفر رجالنا وأصلح شبابنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا واهدي أولادنا واجعلهم قرة عين لنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك